Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Musliana binti Sahidani. Dalam tugasan kumpulan ini, kami telah memilih bab 6 iaitu Screening and Intervention Children with Special Needs. Dalam bab ini, terdapat 3 topik yang penting iaitu pengujian, pengesanan dan pengukuran. Okey, saya akan membincangkan tentang pengujian. Okey. Pengujian adalah satu prosedur sistematik bagi mengukur dan mendapatkan maklumat berkenaan perubahan tingkah laku kanak-kanak. Okey, pengujian ini dijalankan dengan kaedah pemerhatian guru terhadap kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Pengertian pengujian adalah proses menentukan perubahan yang berlaku ke atas kanak-kanak sama ada dari segi kognitif mereka, efektif mereka atau psikomotor mereka. Okey, efektif di sini merujuk kepada kanak-kanak yang sukar bergaul dengan rakan lain, dan psikomotor di sini sebagai contoh, kanak-kanak tidak boleh memegang pensel dengan betul, menulis dengan betul. Okey, dan kognitif di sini adalah kesukaran kanak-kanak untuk belajar. Seterusnya, kegunaan pengujian ini dilakukan ke atas kanak-kanak adalah untuk menempatkan murid-murid ini dalam kumpulan yang sesuai. Sebagai contoh, kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran. Kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran ini akan diasingkan dengan kanak-kanak yang mempunyai kebolehan untuk belajar, kerana kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran ini sangat lambat untuk menerima ilmu daripada guru. Jadi guru akan merancang strategi pengajaran yang lain dari kanak-kanak yang mempunyai kebolehan belajar dengan cepat dengan kanak-kanak yang mempunyai pembelajaran yang lambat. Ini adalah kegunaan pengujian dilakukan untuk kanak-kanak supaya kita sebagai seorang guru mudah untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah. Dalam bab ini, ada membincangkan tentang instrumen yang digunakan untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah. Saya ambil contoh kanak-kanak yang mempunyai penyakit disleksia. Disleksia ini adalah di mana kanak-kanak sukar untuk membandingkan sebagai contoh huruf B dan D. Kadang-kadang kanak-kanak disleksia ni B itu akan menjadi D dan D akan menjadi B. Dan susunan ayat untuk kanak-kanak disleksia ni kadang-kadang terbalik. Okey, itu adalah kanak-kanak yang mempunyai penyakit disleksia. Okey, untuk mengenal pasti kanak-kanak berpenyakit disleksia ni, guru mesti kenal dari awal, uji dengan membaca, dan disitulah guru akan kenal pasti penyakit kanak-kanak. Okey, dalam bab ini terdapat beberapa instrumen lah. Saya ambil contoh instrumen ujian diagnostik iaitu pengesanan. Okey, ujian diagnostik adalah mengesan kelemahan kanak-kanak dalam penguasaan kemahiran tertentu, iaitu kemahiran membaca lah, kesukaran untuk menyusun ayat dalam percakapan. Seterusnya, ujian diagnostik adalah memberi maklumat penting bagi merancang pengajaran yang dapat membantu penguasaan kemahiran yang sudah dikenal pasti oleh guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suzana binti Husin. Saya akan menerangkan tentang topik 6 iaitu berkaitan dengan intervensi dan ujian saringan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Dan dalam topik 6 ini saya akan membentangkan dan menerangkan tentang salah satu ujian penapisan iaitu MCAT. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ujian penapisan. Ujian penapisan ini merupakan ujian yang dilakukan untuk mengesahkan dan mengenal pasti kanak-kanak mempunyai masalah dalam perkembangan mereka. Selain itu, ujian penapisan ini dilakukan untuk mengenal pasti kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan khas dalam pembelajaran. Dalam ujian penapisan terdapat berbagai jenis ujian yang dilakukan. Salah satu ujian tersebut adalah MCAT. MCAT merupakan ujian yang dilakukan untuk mendiagnosis kanak-kanak mempunyai ESD iaitu Autism Spectrum Disorder pada tahap awal. Dan ujian MCAT ini diasaskan oleh Baron Cohen pada tahun 1992.
Dan MCAT ini mengandungi dua tahap pertama dan tahap kedua, di mana tahap pertama ini kanak-kanak tidak akan menunjukkan risiko dalam perkembangan pertuturan mereka, dan tahap kedua merupakan kumpulan kanak-kanak yang telah dipilih dan mempunyai risiko tinggi mengalami ESD. Dan seterusnya, kandungan MCAT adalah mengandungi 20 soalan dan soalan ini perlu dijawab oleh ibu bapa ataupun penjaga mereka. Untuk menentukan ataupun untuk mengetahui bahawa kanak-kanak mempunyai ESD ataupun Autism Spectrum Disorder, terdapat beberapa tanda awal. Yang pertama adalah kanak-kanak tidak menunjukkan eye contact terhadap orang sekeliling ketika bercakap, kanak-kanak mempunyai masalah dalam pertuturan, dan kanak-kanak tidak memberikan respon terhadap ibu bapa dan orang sekeliling mereka. Seterusnya, terdapat 3 pelaksanaan dalam MCAT. Yang pertama adalah ibu bapa akan diminta untuk duduk di suatu ruang menunggu, dan kemudian ibu bapa akan diedarkan ataupun diberikan borang MCAT. Setelah ibu bapa menjawab borang MCAT tersebut, akan ada pihak yang bertanggungjawab, iaitu pihak jururawat dan pediatrik, untuk menentukan skor anak mereka. Dan akhir sekali, sekiranya ada pertanyaan ataupun soalan yang ingin diajukan oleh ibu bapa berkenaan tentang anak mereka, pihak pediatrik ataupun jururawat akan menentukan satu tarikh tertentu untuk membincangkan tentang anak mereka. Ini merupakan bentuk MCAT, dan ibu bapa hanya perlu menandakan di ruang ya ataupun tidak. Dan terdapat 3 skor pemarkahan, iaitu rendah 0 hingga 2, sederhana 3 hingga 7, dan tinggi 8 hingga 20. Sekiranya kanak-kanak memperoleh skor yang tinggi, dan pihak pediatrik ataupun jururawat yang bertanggungjawab melaksanakan MCAT ketika itu akan mengambil tindakan lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rashidah binti Syamsuddin. Saya pula akan menerangkan tentang pengukuran. Pengukuran merupakan sistem yang menentukan peringkat ataupun nilai pencapaian mengikut alat atau instrumen yang digunakan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan menggunakan rekod-rekod perkembangan seperti rekod anekdot, rekod berterusan, dan juga senar SMA. Pengertian pengukuran adalah proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan pelajar. Tujuan pengukuran adalah membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan di antara pelajar dalam penguasaan pembelajaran. Kegunaan pengukuran pula adalah bertujuan untuk pengelasan pensijilan dan menempatkan pelajar dalam jurusan yang sesuai serta untuk tujuan penyelidikan. Contoh yang saya ambil bagi menerangkan pengukuran adalah rekod anekdot. Ianya merupakan satu catatan ringkas mengenai tingkah laku murid yang dianggap penting, unik, dan signifikan untuk direkod. Selain itu, ianya juga menerangkan tentang apa yang berlaku, bila, dan di mana, dan rekod anekdot tidak memerlukan setting, borang, atau masa tertentu, dan hasil pemerhatian direkod selepas selesai berlaku peristiwa. Berikut merupakan contoh rekod anekdot. Pada contoh rekod anekdot ini tertera nama murid, tarikh, nama guru, umur, masa, item, catatan, dan sedikit ulasan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.